Hai, hello, apa khabar semua? Harapan Cik Yus agar semua orang dalam keadaan sihat walafiat. Seperti biasa, rakaman Cik Yus akan mendedahkan tentang kepalsuan Islam. Untuk itu, terlebih dahulu Cik Yus mulai dengan Shalom, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, untuk rakaman kali ini Cik Yus akan sambung daripada part yang pertama, iaitu part kedua, di mana tajuknya adalah wanita. Alright, terlebih dahulu, sebelum Cik Yus mulai, Cik Yus suka untuk mengambil petikan daripada Bible sebagai pedoman untuk kita semua. Buku yang Cik Yus nak sentuh adalah daripada buku Hebrew 13:4 yang berbunyi, Marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Yang bermaksud, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkahwinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Amat jelas amat jelas ayat ni. Terang-terangan menyentuh tentang perbuatan-perbuatan sundal, perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Okey, jika Cik Yus ambil contoh, contoh ialah Muhammad. Ayat ni mengatakan hendaklah kamu semua hormat terhadap perkahwinan. Tuhan mengarahkan manusia untuk menghormati perkahwinan. Apakah Muhammad menghormati perkahwinannya? Tidak. Muhammad tak menghormati perkahwinannya. Kerana apa? Kerana apa Cik Yus cakap macam ni? Kerana Muhammad merogol wanita. Muhammad merogol wanita lain. Wanita yang dirogol Muhammad bukan setakat wanita biasa, ianya adalah isteri orang. Termasuk isteri orang yang dirogol Muhammad. Apakah ia menghormati perkahwinannya? Tidak. Jelas One part. Perkara yang pertama. Daripada ayat yang sama, jadi dikatakan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Tempat tidur ni maksud dia kita punya ni lah bedroom, tempat tidur kita di dalam rumah dan sebagainya. Bagaimana pula dengan cerita Muhammad memperkosa Maryah binti Qibtiyah sehingga mempunyai anak luar nikah? Muhammad telah mencemarkan rumahnya, mencemarkan biliknya, mencemarkan tempat tidurnya, kerana itulah rumah Hafsah. Siapa Hafsah? Umat Islam tahu tak siapa Hafsah? Hafsah itulah anak Umar, salah seorang daripada khalifah. Khalifah yang hebat semasa pemerintahan Muhammad. Anak khalifah pun menjadi mangsa Muhammad. Apakah Muhammad menghormati rumah isterinya? Dia mencemarkan tempat tidurnya. Selain daripada itu, ayat yang sama juga menyebut orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Tuhan. Nampak? Jelas. Ayat ini mengatakan penyundal dan penzina akan dihakimi Tuhan. Maka dengan itu Muhammad sebagai penzina, penyundal, perogol, Muhammad terang-terangan akan dihakimi Tuhan. Apakah Muslim masih mempercayai Muhammad? Janganlah mempercayai Muhammad, sebab Muhammad seorang penipu. Muhammad membawa ajaran sesat. Cik Yus bukan cakap saja-saja, bukan Cik Yus memfitnah ataupun sembang kosong. Cik Yus datangkan dalil. Dalil Al-Quran bagaimana Muhammad dibenarkan untuk berzina. Daripada hadis bagaimana peristiwa Muhammad merogol isteri orang. Daripada ayat Bible pula menceritakan Tuhan sebenar akan menghakimi orang-orang yang macam ni. Muhammad akan diadili. Itu apa yang Cik Yus boleh cakap. Okay, sekarang kita masuk kepada topik wanita, part yang kedua. Topik yang pertama, Cik Yus telah sentuh bagaimana martabat wanita direndahkan di dalam ajaran Islam. Bagaimana wanita diperkudakan oleh lelaki Islam menjadi tools, alat pemuas nafsu lelaki, especially suami lah kan. Itu. Dan isteri hanya boleh terpaksa tunduk patuh tanpa boleh berbuat apa-apa. Nampak bagaimana wanita didominasi lelaki. Alright, Cik Yus sambung. Seperti kepercayaan umat Islam, apabila dihidupkan kembali dan berada di syurga Islam, lelaki memiliki kekuatan kuda yang cukup tinggi. Untuk menggauli berpuluh-puluh bidadari, termasuklah lelaki boleh meniduri mana-mana wanita yang dia suka. Apakah ini? Jika difikirkan secara sahih, penzinaan dan seks bebas adalah amat dilarang dan merupakan perbuatan syaitan, kesukaan syaitan. Jika berzina itu adalah berdosa besar. Mana mungkin ianya halal di akhirat?
yang menjadi kebolehan di akhirat kelak. Perbuatan terkutuk takkan menjadi baik dalam apa jua keadaan dan masa. Maka ini hanyalah tipu muslihat syaitan untuk manusia mempercayai perkara yang langsung penipuan. Kita semua tahu syaitan ni dia punya keinginan adalah menjerat manusia, menipu manusia. Dan syaitan ni menggunakan kelemahan lelaki iaitu wanita untuk menjerat mereka masuk ke dalam perangkapnya. Sayang lelaki Islam tak mampu untuk melihat perkara ni. Walaupun cerdik, pandai, belajar pandai dan sebagainya, pergi universiti ke apa semua, benda yang simple macam ni pun ditipu senang-senang oleh Muhammad. Seperti pepatah, si buta memimpin jalan si celik. Itulah Muhammad dan Muslim. Apakah Tuhan yang benar akan membenarkan perkara ini berlaku? Tidak sama sekali. Apakah Tuhan yang sebenar akan melihat umat manusia melakukan seks bebas setiap masa? Tak. Apakah Tuhan Tuhan menciptakan manusia, tujuan asal penciptaan manusia agar manusia hidup bergelumang maksiat di dalam syurga? Apakah ini tujuan penciptaan manusia? Tidak. Semua perkara seks bebas dalam syurga adalah tipu muslihat syaitan. Sudah terang lagi bersuluh, seks bebasnya adalah kesukaan siapa? Syaitan. Jadi siapakah Allah ini? Sebab Tuhan sebenarnya takkan membenarkan perkara-perkara macam ni. Syaitan sahaja yang akan menghalalkan perkara-perkara terkutuk. Siapakah Allah? Cuba fikirkan. Apakah si isteri, Cik Yu nak tanya, mampu dan sanggup melihat suaminya meniduri wanita lain di depan mata? Ada tak? Cik Yu boleh cakap dengan 100% confident, takkan ada walau seorang wanita pun yang sanggup untuk melihat suami dia meniduri wanita lain, buat seks dengan wanita lain. Takkan ada. Ni apatah lagi melakukan seks bebas dengan ramai wanita dalam satu-satu masa. Macam pesta seks tu. Takkan ada walau seorang wanita yang sanggup melakukan perkara tu, sanggup melihat perkara macam tu. Hanya orang yang tak berakal saja yang akan mempercayai perkara macam ni. Maksud Cik Yus adalah yang syurga seks Islam tu. Jelas semuanya ada penipuan, kesesatan. Sebab tu Cik Yus boleh katakan kenapa Muslim bersembahyang meminta 17 kali untuk berada di jalan yang benar. Kerana apa? Kerana semua Muslim sememangnya berada di jalan yang sesat. Inilah Cik Yus dah tunjukkan dalil dan hadis. Apakah Cik Yus menipu lagi? Tidak. Cik Yus tak menipu. Cik Yus bercerita benar. Cik Yus sampaikan daripada Bible juga menunjukkan bagaimana manusia-manusia terkutuk akan diadili seperti Muhammad. Cik Yus bagi dalam ajaran Islam iaitu hadis. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, sesungguhnya penduduk syurga saling mengunjungi. Inilah saling mengunjungi yang memuaskan, kehidupan yang bahagia, hubungan sosial yang tidak terputus dan kelazatan yang terus menerus. Nampak? Seks. Bercerita pasal seks. Mereka di dalamnya ni memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Di dalam Al-Quran surah Al-Khaf ayat ke-35. Allah pula berfirman di dalam Al-Quran bahawa dia mengatakan dia akan memberi tambahan lagi kepada lelaki. Bukan setakat lelaki itu mendapat apa saja yang dia nak, tetapi dia diberi lagi, tambah lagi. Itulah perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan. Jika berzina tu, dia akan tambah kenikmatan lagi, dia bagi lagi kenikmatan berzina. Jadi kepada wanita, bayangkan tak? Boleh dapat bayangkan tak? Di keseluruhan syurga Islam itu, semua lelaki tengah asyik berjima. Pergilah manapun, semua tengah berjima. Kenapa Cik Yu cakap macam ni? Sebab semua Muslim mempercayai bahawa syurga Islam berzina adalah halal. Jadi tak ada masalah untuk manusia berjima sentiasa. Dan serupa macam apa? Macam pusat pelacuran. Pusat pelacuran ni yang sangat hebat, yang tak mampu dijangkau oleh fikiran manusia. Allah berfirman lagi ni dalam surah Ar-Rahman.
Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat masing-masing. Yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan? Bidadari tidak pernah disentuh oleh mereka, belum pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan juga jin. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Penduduk syurga bersenang-senang di dalamnya, berbaring di antara bantal-bantal, cadar-cadar hijau, permaidani yang sangat indah. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Pendusta, memang semua dusta, pembohong. Mana ada Tuhan nak bagi perkara-perkara macam ni, melakukan seks bebas, diberi bidadari, diberi wanita untuk manusia, lelaki melakukan seks bebas. Tiada. Ini semua dusta semata-mata. Ayat kata yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Nak mendustakan apa lagi? Semuanya dusta. Dah terang-terangan semuanya dusta. Di dalam surah Al-Waqiah, dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Nampak sangat ini adalah jerat kepada lelaki Islam. Syaitan menggunakan wanita untuk menjerat lelaki. Dengan cara macam tu, lelaki Islam akan lagi untuk nak berjihad. Sebab itulah tujuannya nak mati dalam Islam. Jika mereka yang bukan Islam masuk Islam pun, kerana macam ni lah. Kerana di syurga boleh buat seks. Ini antaranya yang akan berlaku. Di dunia boleh kahwin sampai 4. Kebanyakan orang yang jadi Islam kerana perkara ni. Okey, bukan Cik Yu cakap saja, ni semua dah memang Cik Yu dah dengar banyak dah testimoni yang mana orang-orang Islam ni apa semua kan, kenapa dia bila dia orang berdebate ke apa semua berbanding Kristian punya syurga dan syurga Islam berbeza. Sebab syurga Islam boleh buat seks, dibenarkan benda tu. Di kerajaan syurga tak melakukan perkara-perkara macam tu. Nampak tak? Sebab tu dia orang memilih untuk melakukan seks. Ini adalah testimoni yang diceritakan sendiri kenapa mereka menjadi Islam. So di dalam surah Yasin juga, sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Bila masa nak baca Quran kalau macam tu? Bila masa nak berzikir? Kononnya difahamkan kepada Cik Yu sebelum ni, mereka yang masuk syurga akan berzikir, baca Quran dan sebagainya. Asyik duk berjimak waktu bila dia orang ni nak baca Quran, nak berzikir. Takkan ada masa nak berzikir, nak baca Qurannya. So nampak tak bagaimana penipuan Jadi bukan Cik Yu cakap itu semua daripada dalil Allah tau. Allah yang cakap benda ni. Okay, sekarang kita tengok apa pula Muhammad cakap. Kemampuan seks yang cukup hebat. Ni apa yang disampaikan oleh Muhammad. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik. Muhammad bersabda, orang beriman akan diberi kekuatan jimat 100 kali ganda di dalam syurga. Huyo, apa ni? Kekuatan berjimat yang cukup hebat. Nampak tak? Penipuan. Ada yang bertanya kepada Nabi, adakah kami akan bersetubuh dengan isteri-isteri kami di syurga, berjimat dengan bidadari? Nabi menjawab, sesungguhnya seorang lelaki itu ada yang sehari bersetubuh dengan 100 orang bidadari. Ini memang terang-terangan ajaran seks. Diajarkan bagaimana lelaki akan bersetubuh. Kekuatan yang cukup hebat. Ini baru dikatakan ajaran seks. Sebab apa? Ini adalah habuan. Apabila melakukan dan tidak melakukan. Maksud Cik Yus, melakukan dan tidak melakukan, sebab ajaran dia ada dua perkara, boleh lakukan dan tak boleh dilakukan. Sebab bila boleh dilakukan dapat pahala, tak boleh dilakukan, bila lakukan dapat dosa, tak lakukan dapat pahala. Macam tu, boleh dan tak boleh, itu adalah ajaran. Di dalam ajaran juga, apabila manusia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, akan diberi ganjaran. Itu adalah ajaran. So jadi ganjaran kepada Muslim adalah apa? Seks bebas. Nampak? So ini ajaran seks. Sebab apa? Ganjaran kepada Muslim adalah seks. So terang-terangan inilah adalah ajaran seks. Sebab itulah habuan mereka. Di mana di syurga bersenggama? Nabi menjawab, sesungguhnya orang beriman di dalam syurga memiliki kemah yang diperbuat daripada permata yang berongga, di mana panjangnya 60 batu, terdapat isteri-isteri bidadari dan dia dengan berjimat satu persatu mereka kesemuanya. Huyo, apa ni? Nampak? Tetap tak lari daripada ajaran seks. Next. Macam itulah jadinya mengikut hadis ni.
Abu Hurairah berkata, ya Nabi, adakah kita akan bersetubuh di syurga? Nabi menjawab, ya, demi diriku dalam kuasanya akan berlakunya persetubuhan demi persetubuhan. Bila selesai sahaja hubungan, maka akan menjadi bersih dan darah semula. Nampak? Cik Yu tak tipu. Ni hadis Muhammad yang bercakap. Ajaran seks lagi. Bukan satu hadis, berhadis-hadis sekarang ni. Nabi ditanya lagi, adakah penghuni syurga menggauli isterinya di syurga? Nabi menjawab, ya, dengan zakar yang sentiasa tegang, tidak kendur, faras yang sentiasa sempit, tidak longgar, dan keinginan nafsu syahwat yang sentiasa memuncak-muncak. Hadis riwayat Tabrani. Nampak tak bagaimana hebatnya ajaran seks daripada Muhammad? Kehebatan ajaran seks oleh Muhammad bukan semata-mata diberi ganjaran berpuluh-puluh, beratus-ratus bidadari, beratus-ratus wanita. Okey, cukup banyak yang diberi ganjaran. Namun dalam masa yang sama, bagaimana Muhammad menceritakan untuk menjimak semua wanita-wanita ini, Muhammad menjelaskan bagaimana alat kelamin lelaki, iaitu zakar yang sentiasa tidak kendur. Cuba bayangkan. Bagaimana tu? Terang-terangan bagaimana Muhammad menjelaskan tentang seks. Okey, dalam masa yang sama, faras yang sentiasa sempit, tidak longgar. Bukan setakat lelaki, wanita juga menunjukkan lelaki akan merasai kehebatan tu. Dan nafsu syahwat yang sentiasa memuncak-muncak. Kira memang daripada bila memuncak-muncak ni, dia perasaan tu tiada kendur, sentiasa nak buat seks. Sampai macam itulah Muhammad punya menceritakan ajaran yang dibawa olehnya, ajaran seks yang dia cuba perkenalkan kepada umat manusia. Nabi ditanya lagi, sambung, adakah ahli syurga berjimak? Muhammad menjawab, berlakunya jimak demi jimak, tetapi tanpa ada air mani dan tanpa ada kematian. Wow, macam mana tu? Tanpa ada air mani. Kita faham, manusia semua faham, kan? Apabila kita berjimak, keluar air mani itu, maksud dia kita dah habis lah. Dah habis lah. Maksud dia itu the end dia. Memang susah. Kira kata apa, kalau dah keluar air mani itu, untuk ada nak main lagi ke apa, contohnya tu dia akan jadi agak susah. Kan? So maksud dia penamat kepada penjimakan tadi itu, kita bersetubuh adalah apabila tamatnya kita keluar air mani. Itu penamat. Tapi sekarang, apabila tiada air mani, waktu bila nak tamat? Cik Yu nak tanya, waktu bila nak tamat persetubuhan tu? Maksud dia kat sini, manusia Muslim lelaki berjimak dengan wanita-wanita di dalam syurga tanpa ada penamatan. Tiada pengakhiran, sentiasa berjimak. Ini yang dimaksudkan. Okey, sambung lagi. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang terkenal, berkata, syahwat ahli syurga akan meresap ke tubuhnya sehingga merasai kelazatan dan kenikmatan jimak selama 70 tahun. Wow, super power. Kita setahun pun dah cukup lama. Ini dia merasai kenikmatan kelazatan nak berjimak tu. Okey, meresap ke dalam tubuh dia selama 70 tahun. Perasaan tu 70 tahun punya perasaan. Wow, hebat ni. Setiap malam adalah malam pertama. Ereksi yang berpanjangan tanpa air mani. Maksud bila tanpa ada air mani, maksud dia tiada kesudahan, tiada penamatan, sentiasa go on, run. Tak berhenti ni. Ini ajaran apa ni? Nampak sangat tersangat-sangat nampak bahawa ini adalah penipuan. Sambung lagi. Sesungguhnya seorang lelaki kelak di syurga akan mampu menjimak 100 wanita perawan dalam satu waktu pagi. Tu dia diriwayatkan oleh Tabrani lagi. Yang mana, cuba bayangkan, pagi 100, main masuk nak dekat kat tengah hari. Lepas tu petang, lewat petang, maghrib, malam, tengah malam, awal pagi. Bayangkanlah macam mana tu. Aduh, cukup hebat ni. Sandiwara, hikayat Muhammad ni cukup hebat ni. Sambung lagi. Kesibukan mereka dalam berjimat dengan perawan ataupun gadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Syifatul Jannah. Tu dia. Waktu bila nak baca Quran kalau macam tu? Sebab apa? Lelaki Muslim di dalam syurga Islam, mereka sibuk berjimak. Sentiasa berjimak. Dia orang tak ada masa lain dah. Masa dia orang sibuk dengan berjimak. Waktu bila nak baca Quran?
Memang tak ada adalah. Jadi Cik Yus nak fokus kepada sekarang ni wanita-wanita Islam. Lelaki Islam dapat macam-macam. Dapat bersetubuh dengan siapa saja yang dia suka. Wanita Islam dapat apa? Dapat apa? Dikatakan wanita Islam kononnya akan jadi muda, jadi cantik, jadi perawan, jadi anak dara, sentiasa apa-apa semua. Itu orang untuk apa? Bukankah itu semua untuk lelaki? Untuk lelaki berjimak? Dijadikan wanita sebegitu adalah untuk dijimakkan lelaki. Lelaki pun dah jadi muda, jadi tampan, jadi kuat. Tak kendur-kendur, sentiasa tegang. So, apa bezanya? Tak ada beza. Wanita ni hanya jadi bahan seks kepada lelaki. Tak lain, tak lebih daripada tu. Tak ada kata apa, wanita ni tak dapat apa-apa. Langsung tak dapat apa-apa, tetapi lelaki Islam dapat macam-macam. So, ni Cik Yus nak tanya kepada wanita-wanita Islam. Sukakah jadi hamba seks? Sukakah? Tak kan? Tak kan? Contohnya, sukakah wanita apabila dimadukan sampai 4 orang? Tak kan? Tak suka. Tak buat apatah lagi dia jadi hamba seks. Apatah lagi boleh tengok suami buat seks dengan ramai wanita lain. Sukakah wanita? Tak kan? Jadi kenapa percaya perkara-perkara macam ni? Ini semua penipuan. Okey, sambung lagi. Ada lagi. Tak habis lagi. Banyak ni. Sebenarnya Cik Yus ada banyak. Bab-bab hadis macam ni ke apa pun banyak. Tapi Cik Yus tak larang nak kutip semua. Terlalu banyak sangat. Jadi Cik Yus ambil sebahagian saja. Sebahagian yang Cik Yus boleh kongsikan. Berlambak Cik Yus ada. Tapi itulah takat mana yang Cik Yus boleh bagi. Ini sahajalah. Daripada hadis Al-Hadis volume 4 page 172 nombor 34, Hazrat Ali meriwayatkan bahawa Muhammad berkata, ada di syurga pasar terbuka di mana tidak akan ada membeli atau menjual, tetapi akan terdiri daripada lelaki dan wanita. Bila seorang lelaki inginkan seorang wanita cantik, sekaligus ia akan melakukan hubungan, iaitu berjimak dengan wanita berkenaan seperti yang dia inginkan. Wah, ni hebat ni. Ada pasar, tapi bukan macam pasar dalam dunia ni. Ada sayur, ada ikan ke apa semua. Ada pasar di sana tu. Wanita-wanita. Tu dia, wanita-wanita berdiri, kononnya lah kan. Berbaris. Ya. So, lelaki pergi ke sana, tengok mana wanita yang dia suka. Okey, aku nak itu. Aku nak itu. Terus dia berjimak dengan perempuan tu. Macam itulah gambarnya. Okey. Ini Cik Yu cuba bayangkan. Cuba bayangkan sebab apa di dunia pun ada perkara, maksud Cik Yus, semua orang tahu, semua ada adults, okey, semua tahu di dunia ada rumah-rumah pelacuran. Ada wanita-wanita yang dilacurkan, itu bukan kehendak dia orang, dilacurkan sebab dia orang ditipu dan sebagainya. Itu bukan salah wanita tu. Okey, sebab dia dilacurkan, dia ditipu. So tak boleh nak salahkan dia. Tapi ada juga wanita yang melacurkan diri dia. Ada juga wanita yang memilih kerja sebagai pelacur. Ada juga. Dan yang lebih jelek, yang lebih teruk, yang lebih terkutuk, yang lebih tak guna adalah lelaki-lelaki yang melanggan pelacur. Ini yang tak guna sekali ni. Cuba bayangkan. So, jadi lelaki ni yang mana pergi ke rumah pelacur, dia tengok pelacur, lepas tu dia bayar lah. Sebab dunia kena bayar lah. Tapi di syurga Islam free of charge. Disediakan lagi oleh Allah. Allah bagi lagi wanita-wanita hebat-hebat ni apa semua. Yang cantik rupawan untuk lelaki ni berjimak. Okey, so lelaki pilih mana dia nak. Tu. So itulah gambaran di dunia, pelacuran di dunia, rumah pelacuran di dunia, itulah juga yang sama akan berlaku di syurga Islam. Sama aja, tak ada beza. So, jika di rumah pelacuran di dunia, manusia cukup tak suka adalah perkara yang keji, perbuatan yang keji, tempat yang keji, dan manusia memang tak suka perkara tu, apatah lagi benda ni akan berlaku di akhirat, di dalam syurga Islam. Make sense? Maksud dia benda yang tak elok, benda yang tak guna, benda yang terkeji. Jadi apakah benda yang keji di dunia akan jadi halal di akhirat? Kenapa mudah sangat ditipu? Jangan ditipu. Okey, sekarang Cik Yus masuk ke bahagian Bible. Kita compare balik. Ajaran sesat dengan ajaran kebenaran. Di dalam buku 1 Corinthians 6:9.
Ayatnya berbunyi, "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexual." Yang bermaksud, tidakkah kamu tahu bahawa orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan? Jangan terpedaya. Ayat mengatakan jangan tertipu, jangan terpedaya. Inilah Cik Yu suka selalu mengatakan kepada Muslim-Muslim, jangan tertipu. Baik penzina, baik penyembah berhala atau penzina ataupun homoseksual. Jangan tertipu dengan perkara-perkara macam ni. Mereka ni, orang-orang begini takkan mewarisi kerajaan Tuhan. Jelas ayat itu mengatakan jangan terpedaya. Penzina dihalalkan di dalam Islam. Penyembahan berhala itulah yang dilakukan oleh orang Islam dalam sembahyang 5 waktu. Memang orang Islam menafikan kami tak menyembah berhala. Cuba cek baliklah, Google lah. Semua fakta, semua info di hujung jari sekarang ni. Cubalah tengok berhala bermaksud apa, penyembah berhala bermaksud macam mana. So compare balik dengan sembahyang yang korang lakukan tu. Sama ke berbeza? Sama aja. Tak ada beza. So itu bermaksud apa? Kamu menyembah berhala. Penzina. Kamu orang Islam, Nabi kamu adalah penzina, perogol. So menjadi sunnah bagi kamu merogol, berzina. Bukan Cik Yu nak bohong. Sebab apa? Setiap perbuatan Muhammad adalah sunnah. Nak salah Cik Yu lagi ke apa Cik Yu cakap macam ni? Tak kan? Sebab itu Cik Yu katakan amat ketara ajaran yang dibawa oleh Muhammad dan ajaran sebenar yang dibawa oleh Tuhan. Jesus adalah Tuhan. Dia membawa ajaran yang benar. Wanita adalah cipta Tuhan yang cukup hebat. Wanita diciptakan oleh Tuhan untuk melengkapkan lelaki, menjadi pendamping dan pembantu kepada lelaki. Tanpa wanita, lelaki akan menjadi kesepian. Sebab itu Adam meminta kepada Tuhan untuk dijadikan, diberikan peneman kepada dia. Sebab itu Tuhan jadikan Eve daripada salah satu tulang rusuk Adam. Hanya satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Kenapa Cik Yu sebut 2, 3, 4? Ini adalah apa yang diajarkan dalam Islam, lelaki boleh berkahwin sampai 4. Kenapa? Nanti Cik Yu ceritakan. Ayat berbunyi dalam buku Genesis 2, 21 hingga 22. "And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. He took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from the man, he made into a woman." Cik Yus ulang The Lord God take the rib, which is taken from the man, he made into a woman, and he brought her to the man. Maksud dia, tulang yang diambil daripada Adam tadi dijadikan Eve, dijadikan wanita. Satu saja, bukannya 2 ataupun 3 atau 4. Tulang tadi itulah dijadikan wanita. Eve adalah salah satu tulang rusuk Adam. Jadi apabila seorang lelaki, ni Cik Yus cuba huraikan, seorang lelaki dan seorang wanita disatukan dalam perkahwinan, maka lengkaplah lelaki itu, yang mana satu tulang yang diambil daripadanya, diciptakan wanita kembali kepadanya. Ini maksud dia, kembali bersatu dan hidup bersama sehingga ke akhir hayat. Hanya satu tulang yang diambil, bukan lebih pada tu. Jika seorang lelaki mengahwini lebih daripada seorang wanita, ini bermaksud lelaki berkenaan telah mengambil tulang-tulang lelaki lain. Simple as that. Jadi ianya adalah jauh tersasar daripada asal penciptaan manusia. So ajaran Islam memang ajaran yang palsu, ajaran yang sesat, yang lari daripada asal penciptaan segala-galanya, penciptaan manusia apa semua ni. Cik Yu sambung lagi. Di dalam buku Genesis 2:24 menyatakan, "For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh." Yang membawa maksud, sebab itu seorang lelaki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah dia perkahwinan. Tujuan perkahwinan tadi, inilah dia. Dua bergabung menjadi satu. Inilah sebabnya. Tujuan perkahwinan bukan untuk seks. Bukan. Bukan untuk nak buat anak ramai-ramai. Bukan. Itu adalah sampingan.
Sampingan saja, tapi tujuan sebenar perkahwinan adalah penggabungan dua jiwa menjadi satu. Inilah dia sebenarnya. Tetapi ajaran Muhammad mengajarkan tentang apa? Perkahwinan ni. Dijadikan wanita sebagai hamba seks, boleh berkahwin sampai 4, buat anak ramai-ramai. Semuanya masuk dalam kesesatan. Macam tu. Ini ajaran Muhammad. Berbeza dengan ajaran Tuhan yang sebenarnya. Cikgu sambung. Di dalam buku Matthew 19:5 yang berbunyi, "For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh." Buku yang lain cerita benda yang sama. Firmannya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Cikgu dah terangkan. Buku lain pula dalam buku Mark 10:6-8. "For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh." Nampak? Sebab pada awalnya dunia, ni penceritaan, sebab awalnya dunia, manusia diciptakan, Tuhan menjadikan lelaki dan perempuan. Sebab itu lelaki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya. Pergabungan. Okey? Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini ajaran sebenar Tuhan. Perkahwinan tadi dia lebih deep. Maksud dia deep. Lebih deep tu maksud Cik Yus adalah kenapa perkahwinan tu tadi? Penggabungan dua jiwa menjadi satu. Dua menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua tetapi satu. Inilah dia. Tetapi Islam mengajarkan pasal apa? Seks. Berkahwin tu tak ada lain. Wanita jadi hamba seks. So, di dalam ajaran Jesus tiada istilah lelaki mendominasi wanita. Okey? Memang lelaki adalah ketua keluarga dalam hal keagamaan. Namun, dalam hal-hal lain, lelaki dan wanita mempunyai hak yang sama. Bangun sama tinggi, duduk sama rendah. Lelaki dan wanita, keduanya adalah anak-anak Tuhan. Kami dipanggil anak-anak Tuhan. Kami tidak dipanggil hamba Tuhan seperti mana dalam ajaran Islam. Ajaran Islam dipanggil hamba. Sebab itu Islam membenarkan ataupun bersetuju, ajaran Islam bersetuju dengan sistem penghambaan. Bukan ajaran lain. Ajaran macam ajaran Muslim menuduh Kristian kata apa bersetuju dengan sistem penghambaan. Tidak. Kami dipanggil anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan kamu memanggil kamu hamba. So, kamulah sistem penghambaan. Kami anak-anak Tuhan, berbeza. Tiada perbezaan lelaki dan wanita di mata Tuhan. Keduanya Tuhan sayang. Keduanya akan hidup bahagia di kerajaan Tuhan. Tiada berat sebelah. Tiada lagi kematian, kelaparan, kesengsaraan, kesedihan atau apa saja perkara buruk yang selama manusia hadapi di dunia. Di kerajaan Tuhan, manusia akan hidup kekal abadi. Yang mana Adam dan Eve sepatutnya jalani sebelum ini. Tapi kenapa kita berada di dunia? Kerana ditipu oleh syaitan. Dulu Eve dan Adam ditipu syaitan. Kini Muslim tetap ditipu oleh syaitan. Kesian, sayangnya. Masih tak boleh buka biji mata. Yang buruk tidak akan wujud lagi selepas ini di kerajaan Tuhan kerana kegembiraan. Kita akan mengalami kegembiraan, kehidupan yang harmoni sesama manusia dan Tuhan. Itulah dia. Tak ada nak buat seks ni semua, tak ada dah. Itu cuma sampingan untuk Tuhan jadikan supaya manusia beranak pinak. Takkanlah apabila Adam dan Eve saja, lepas tu dibuang ke bumi, mereka dua orang saja hidup di dalam dunia sampai bila-bila. Macam tu. Takkan macam tu. Tidak. Sebab tu dengan adanya seks, Adam dan Eve dapat membiak. Boleh memperanak dan diperanakkan. Macam tu. Itulah tujuannya. Seks tu bertujuan untuk pembiakan. Bukan untuk sebagai alat untuk manusia nak sentiasa berseks. Macam tu. Bukan. Ajaran Islam sentiasa menyimpang daripada keadaan asal ajaran Tuhan. Okey, inilah yang Jesus tebus kepada manusia. Mempercayainya untuk memperoleh kehidupan kekal abadi di kerajaan Tuhan. Di dalam buku John 14:6, Jesus berkata, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Ini yang Jesus sebut. Jesus sebut straight. He is the Savior then. He is the Savior.
Yang bermaksud akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Nak hidup yang baik, ikut Jesus. Nak dapat jalan kebenaran, jalan yang benar, jalan yang betul, ikut Jesus. So itu dia. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia. Inilah yang menunjukkan Jesus adalah Tuhan. Tak ada seorang pun yang akan dapat menyelamatkan manusia daripada tangan syaitan. Takkan ada walau seorang. Sebab syaitan bukan calang-calang makhluk. Manusia tak dapat lihat syaitan. Bagaimana manusia nak menyelamatkan manusia lain daripada tangan syaitan? Sedangkan mata manusia tak dapat melihat syaitan. Syaitan diciptakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan saja yang berkuasa ke atas syaitan. Syaitan takkan mampu berkuasa ke atas Tuhan. Sebab ia diciptakan. Seperti manusia diciptakan. Makhluk yang diciptakan takkan berkuasa ke atas makhluk yang lain. Untuk memusnahkan makhluk lain ke apa ke. Tak ada, tak boleh. Hanya Tuhan saja yang maha berkuasa ke atas segala-galanya. So jadi untuk menyelamatkan manusia daripada tangan syaitan, hanya Tuhan saja yang mampu melakukan perkara ini. Jadi Jesus adalah siapa? Dia adalah Tuhan. Dengan cara ini, dengan ayat ini menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan. Tuhan saja yang dapat menyelamatkan manusia daripada tangan syaitan. So jelas. Sebab itu dia adalah penyelamat, bukan Muhammad. Apakah Muhammad penyelamat? Tidak. Muhammad tak pernah mengaku dia adalah penyelamat. Malah dia berkata keselamatan dia ada di dalam tangan Jesus. Kenapa dia berkata begitu? Sebab dia tahu dia bersalah. Sebab apa? Dia tahu dia penzina. Sebab dia tahu dia perogol. Sebab dia tahu dia pembunuh. Sebab tu Muslim bersembahyang 5 kali sehari. Muhammad buat benda tu supaya Muslim mendoakan kepada Jesus agar Muhammad dia diselamatkan. Baca balik dalam tahiyat apa yang dimaksudkan dalam tahiyat tu. Cuba tengok balik. Cuba tengok balik. Cik Yus tak bohong. Tengok, cek balik. Dalam tahiyat tu juga disebutkan Allah berselawat kepada Muhammad. Siapa Tuhan sekarang ni? Muhammad ke Allah? Seperti percayaan orang Islam lah kan? Takkan Muhammad pula Tuhan. So, apa cerita ada kat sini? Allah yang dipercayai oleh umat Islam sebagai Tuhan berselawat kepada Muhammad. Muhammad ni siapa? Dia cuma manusia. Macam mana Tuhan boleh berselawat kepada manusia? Patutnya manusia berselawat kepada Tuhan. Itu yang sebetulnya. Tapi dah terbalik. Nampaknya di sini apa? Penipuan Muhammad. Dia membawa ajaran sesat. Selawat tadi untuk apa? Demi keselamatan. Keselamatan tadi untuk apa? Sebab tu bila Cik Yus tanya, di manakah dalil Al-Quran yang menunjukkan 5 waktu semayang? Memang diceritakan ada beberapa ayat Quran cerita pasal dirikanlah solat, aqimus solah, pagi, petang, malam ke apa semua. Tapi adakah diceritakan 5 waktu? Tak ada. Tak ada spesifik yang mengatakan 5 waktu. Tak ada. Kenapa semayang Isyak sebelah malam? Kenapa dilakukan sebelah malam? Tak ada. Kenapa tengah hari? Tak ada. Kenapa waktu petang? Asar tu? Tak ada. Maghrib? Kenapa? Tak ada. Awal-awal pagi pula semayang subuh? Kenapa? Tak ada. Semua tu tak ada. Tak ada diceritakan dalam Quran. Semayang pula ada rakaat. Di mana dalil yang menceritakan tentang semayang Isyak kena 4 rakaat, semayang Maghrib kena 3 rakaat, subuh 2 rakaat? Mana? Tak ada. Semua tu tak ada dalam Quran. Tetapi simbolik kepada semayang tadi itu, ianya adalah sejarah peristiwa di mana Jesus ditangkap pada malam hari sehinggalah ia dikuburkan pada keesokan harinya. Itulah 5 waktu yang berlaku peristiwa. Cik Yus dah huraikan satu persatu sebelum ni. Tapi macam biasalah Muslim ni, mata dibutakan oleh syaitan, tetap menafikan. Dia orang tak kata ajaran Islam adalah ajaran benar, tapi masih gagal membuktikan kebenaran. Bila diminta dalil tak dapat. Cik Yus buktikan di dalam Bible. Peristiwa itu berlaku satu persatu. Sembahyang Isyak tadi tu dilakukan malam tepat bagaimana Jesus ditangkap pada malam tu. Itulah semayangnya. Nampak? Satu persatu. Isyak. Lepas tu Zuhur. Ada berlaku kepada Jesus waktu Zuhur. Lepas tu waktu petang, Asar, ada berlaku kepada Jesus. Kenapa berlaku tu? Peristiwa tu berlaku. Lepas tu Maghrib, Jesus dikuburkan. Tu berlaku peristiwa tu. Semua ada. Sesuai dengan 5 waktu tadi tu. Sebab tu Muhammad mengadakan semayang tadi agar manusia Muslim berdoa kepada Jesus agar dia diselamatkan. Tapi minta maaf lah, dia takkan diselamatkan sebab dia adalah manusia yang paling terkutuk
yang pernah ada di dalam dunia ni. Itu yang Cik Yus boleh katakan. Dia tak akan diselamatkan. Okay. So Tuhan tidak akan membezakan antara lelaki maupun wanita kerana keduanya adalah anak-anak Tuhan. Lelaki dan wanita akan hidup bahagia di kerajaan Tuhan. So bergembiralah mereka yang beriman kepada Jesus, yang mempercayai Jesus adalah Tuhan. We already the winner. We are the winner. My fellow friends, my fellow family, my fellow everybody who believe in Jesus Christ. Kita adik-beradik yang mana beriman kepada Jesus, kita adalah juara. Kita telah menang sebenarnya. Kita telah memiliki sesuatu yang telah dijanjikan kepada kita. Dijanjikan kepada kita adalah kehidupan kekal abadi, bukan seks bebas. So Cik Yus tak nak seks bebas ni. Serius saya cakap. Cik Yus tak nak. Cik Yus nak dengan Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Bukannya seks bebas. Itu kan Cik Yus. Okay. So untuk itu Cik Yus berhenti di sini. Dan Cik Yus doakanlah kepada semua yang mendengar rakaman ini mendapat hidayah. Agar dibukakan hati oleh Jesus. Sebab Jesus berkata, jika kamu mencari, kamu akan berjumpa. Jika kamu bertanya, kamu akan dijawab. Tanya. Minta pada Jesus. Tanya dia. Betulkah engkau Tuhan? Jesus akan menjawab kamu. Percayalah cakap Cik Yus. Carilah, kamu akan jumpa. Ketuklah, pintu akan dibukakan untuk kamu. Ini semua kata-kata Jesus. Tuhan tidak akan menipu. Mencarilah, kamu pasti berjumpa. Okay, ini doa Cik Yus kepada semua. In Jesus' name I pray to all of you. God bless you all. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.